Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin Anda yang menonton video ini adalah penyokong tegar. Anda adalah pengundi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, penyokong Kerajaan Perpaduan. Dan mungkin juga Anda bukan penyokong Anwar. Mungkin Anda penyokong pembangkang, penyokong Muhyiddin, ataupun Perikatan Nasional. Saudara-saudara, ada yang mulai bertanya-tanya berkaitan dengan status Anwar Ibrahim. Setelah orang kata ada pergolakan di dalam PKR baru-baru ini, berkaitan dengan pemilihan PKR, ada yang mulai mempersoalkan mampukah Anwar bertahan sehingga PRU 16 ini, ataupun adakah Anwar dan kerajaan hari ini mampu menang PRU 16 nanti. Rupanya ini adalah antara penyebab Anwar Ibrahim boleh tumbang. Saya dapat maklumat ini daripada rakan saya. Ini adalah penyebab untuk PMX, Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, untuk tumbang. Nah, saya akan kongsikan kepada Anda beberapa senarionya yang boleh menyebabkan Anwar Ibrahim tumbang. Seperti yang kita tahu, setakat ini Anwar memang mempunyai sokongan yang cukup daripada Sabah Sarawak, daripada UMNO BN, dan juga ada ahli parlimen lain yang menyokong kerajaan. Tapi tidak mustahil untuk Anwar tumbang. Nah, saudara-saudara, antara senarionya adalah yang pertama, lompat terancam, perjanjian sulit GRS, GPS, dan PN. Bagaimana berlaku? GRS Sabah dan GPS Sarawak. Rasa kerajaan PHBN tak beri cukup kuasa atau peruntukan. Lepas PRN Sabah, kalau GRS skala teruk hilang kepercayaan kepada PH, cari deal baru dengan PN. PN tambah GRS tambah GPS, tambah saki-baki dari UMNO, cukup majoriti bentuk kerajaan baru. Nah, itu adalah senario yang pertama. Yang kedua, senario kemarau ekonomi. Hilang keyakinan parti sendiri. Bagaimana berlaku? Inflasi, pengangguran, isu rakyat, subsidi diesel makin tenat, UMNO, PKR atau GPS mula goyang, muncul tokoh dalam kerajaan sendiri. Desak Anwar berundur demi kestabilan politik dan ekonomi. Faktor pemangkin, laporan ekonomi suku akhir negatif, sentimen pelabur asing menurun, tekanan dari bank pusat dan korporat. Dan senario yang ketiga yang mengejutkan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh pendengar dan penonton di luar sana. Senario yang seterusnya adalah langkah parlimen. Undi tidak percaya secara terbuka. Bagaimana berlaku? Parlimen buka semula sesi. Misalnya Oktober nanti. Satu gabungan baru buat undi tidak percaya secara rasmi. Jika Anwar kalah, undi otomatis letak jawatan. Faktor pemangkin, perjanjian gabungan longgar mula runtuh. MP bebas atau UMNO, klaster Zahid mula belot. Kuasa Agong dan Istana dipanggil masuk campur untuk runding kerajaan baru. Nah, walau bagaimanapun saudara-saudara, itu adalah antara tiga senario yang saya boleh kongsikan kepada Anda. Nah, tiga senario yang boleh menyebabkan Anwar Ibrahim tumbang. Tapi segala-galanya kita nantikan saja pada PRU 16. Karena semuanya bergantung dengan strategi kampanye, bergantung dengan isu semasa, bergantung dengan tren pengundian. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini.
Antara peletakan jawatan yang mengejutkan ramai baru-baru ini adalah peletakan jawatan orang kanan Zahid ataupun mungkin anak emas Zahid Hamidi yang sah keluar UMNO. Tidak lain dan tidak bukan Tengku Zafrul. Saya boleh katakan Tengku Zafrul adalah salah satu pemimpin yang sangat-sangat elit di bawah 3 Perdana Menteri kebelakangan ini. 3 Perdana Menteri sebelum ini termasuk hari ini Anwar Ibrahim. Beliau dipilih menjadi menteri. 2 kali Menteri Keuangan di bawah Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin. Dan yang terkini sebagai Menteri MITI di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Yang mengejutkan saudara-saudara, Rafizi keluar UMNO. Dan paling menambahkan kejutan ini, beliau telah mengeluarkan pernyataan ingin menyertai PKR. So, kita dapat lihat Anwar Ibrahim pun selesa dengan Zafrul. Saya dapat lihat kerana Zafrul mempunyai satu attitude yang bagus di dalam melakukan tugas beliau sebagai menteri. Sebab itu beliau tetap dipilih. Nah, kalau tak silap pun Anwar Ibrahim ada memuji Tengku Zafrul sebelum ini. Jadi persoalannya, kalaulah Tengku Zafrul diterima masuk PKR, Anwar terima masuk PKR, adakah Anwar akan berani berhadapan dengan risiko penarikan sokongan daripada UMNO? Saudara-saudara, saya tanya dengan kawan baik saya, apakah akan berlaku kepada hubungan PKR dan UMNO ataupun khususnya PHBN sekiranya Zafrul diterima masuk dalam PKR? Krisis besar akan meletus. Reaksi yang pertama, tim pro Ismail Sabri dan pro grassroots akan melenting sebab mereka anggap Zafrul adalah pemimpin daripada UMNO, sudah pasti. Dan yang kedua, reaksi kedua, penyokong akar umbi UMNO takkan terima PKR lagi kalau Zafrul masuk PKR. Ini akan dikira sebagai PKR culik anak emas Zahid. Dan reaksi yang ketiga, UMNO mungkin tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Kalau Zafrul dianggap sebagai pengkhianat dan Zahid tertekan, dan untuk menjaga image beliau, akhirnya mengarahkan UMNO tarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Tapi yang paling mengejutkan, mungkin juga Barisan Nasional akan menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Jadi semua ini menjadi persoalan dan pertanyaan. Nah, walau bagaimanapun ini hanyalah satu sumber yang saya dapat daripada rakan saya. Bukan benar pun, belum berlaku. Tapi kalau berlaku, tidak mustahil. Apa yang reaksi-reaksi yang saya kongsikan sebentar tadi, tidak mustahil untuk menjadi kenyataan. Jadi, saudara-saudara, andai kata Zafrul masuk PKR, adakah beliau akan terus diberikan jawatan tertinggi di dalam parti? Mungkin menjadi naib presiden, mungkinkah menjadi timbalan presiden, dan boleh menjadi presiden PKR pada masa-masa akan datang. Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda?